Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbincangan mengenai dengan tauhid sifat 20. Kita bahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yang kita bincangkan pada minggu yang lalu, iaitu wujud. Sifat salbiyah ini ada 7. Sifat salbiyah ada 5. Sifat ma'ani ada 7. 5 iaitu qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis wal qiyam bi nafsih wal wahdaniyah. Kita akan sebut satu persatu. Sifat yang pertama salbiyah adalah qidam. Qidam sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang kedua. Tapi kalau kita bahagikan 4, dia adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah, sifat yang pertama adalah dipanggil sebagai al-qidam. Qidam maksudnya Allah Subhanahu wa taala sedia ada. Apa maksud qidam? Iaitu tidak didahului dengan tiada. Bila sebut tentang Allah Ta'ala, dia tak seperti kita. Kita dahulunya tidak ada. Contohnya tuan-tuan lahir pada tahun 1 hari bulan 10 1963. Sebelum 63 tuan-tuan tidak ada. Lepas tahun 63 baru ada. Itu bukan dipanggil qidam. Qidam ni sentiasa, dia memang tidak didahului oleh tiada. Dia sentiasa ada. Memang sedia ada. Qidam adalah al-qidam az-zati, iaitu tidak wa huwa adamu iftitahil wujud. Tiada pembukaan ada. Wa kharaja bil qidam az-zati, bila sebut tentang qidam, bukan qidam terkeluar dengan maksud qidam az-zati. Apa maksud qidam zati dan juga qidam az-zamani? Qidam zati makna benda tu, zat tu sendiri. Makna bila kita sebut manusia kita, sebelum ni tidak ada, kemudian ada zat. Zat kita tak ada. Jasad kita tak ada. Kemudian baru ada. Satu lagi al-qidam az-zamani. Qidam zamani dipanggil masa. Masa. Bila sebut tentang al-qidam az-zati, tidak didahului oleh tiada. Dia memang sedia ada. Dan bila sebut tentang al-qidam az-zati, tidak termasuk al-qidam az-zamani. Zamani ni maksud masa. Maksudnya masa. Okey, kita lihat mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala. Ini bila sebut tentang qidam az-zamani, masa sedia ada pada Allah Taala itu masa. Ini mustahil bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Kerana bagi Allah ta'alluq biz zaman, wallahu mawjudun qabla wujudiz zaman. Bila sebut Allah Taala itu berkait dengan masa, satu perkara yang mustahil. Bila masa Allah Ta'ala ada, masa ini ada selepas Allah. Allah Ta'ala wujud ada sebelum adanya masa. Allah Ta'ala ada sebelum adanya masa. Satu lagi dipanggil al-qidam al-idhafi. Qidam idhafi ni seperti mana qidam ayah dinisbahkan dengan anak. Anak takkan dia semula jadi ada, terus ada. Mestilah didahului dengan bapa dia, ayah dia. Bila ada ayah, baru ada anak. Tidak ada anak tanpa ayah, melainkan Nabi Isa AS lah. Nabi Isa perkara luar biasa, kita panggil mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa, lahir tanpa ayah. Ikutkan Nabi Adam lagi pelik, tidak ada ibu, tidak ada ayah.
wa huwa muhalun aidan 'ala Allah Ta'ala, dan itu perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala, iaitu kalau Allah Ta'ala ada benda yang mendahului Allah, maknanya ayah kepada Allah, perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dipanggil sebagai illah dan juga ma'luliyah, sebab dan juga yang disebabkan. Ayah adalah sebab pada kewujudan anak, dipanggil ayah, itu adalah illah, sebab. Ayah adalah sebab kewujudan anak. Anak dipanggil disebabkan ada anak adalah kerana ayah. Ayah dipanggil illah sebab, anak dipanggil ma'luliyah, benda yang disebabkan. Okey. Ijma' di kalangan ulama menyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat qidam. Tidak datang dalam Quranul Karim dan juga tidak ada dalam asar yang sahih, melainkan pada sebahagian daripada doa yang maksur mengenai dengan qidam ni. Contoh seperti ya qadimal ihsan, ya qadimal ihsan. Nah, qadimal ihsan tu adalah pada qidam, yang sedia ada dalam membuat kebaikan. Lakinnahu dalla alaihi al-Quran, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, Quran menunjukkan kepada kita wa ma nahnu bimasbuqin, iaitu kami tiadalah, kami ni tiadalah bagi Allah Ta'ala benda yang didahului. Maksudnya tak ada siapa yang mendahului Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sebut tentang qidam, ada dalil aqli. Dalil aqli ni maksudnya dalil logik lah, akal. Annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan. Kalau Allah Ta'ala itu tidak qadim, maka Allah Ta'ala itu baharu. Kalau Allah Ta'ala itu baharu, pasti Allah Ta'ala berhajat kepada perkara yang baharu. Kalaulah perkara yang baharu berhajat kepada benda yang baharu, benda yang baharu juga berhajat kepada benda yang baharu, sampailah dia akan berlaku tasalsul, terus makhluk ni perlu kepada makhluk ni, sampai bila nak berakhir? Tidak ada akhir. Ini adalah mustahil. Sebab itu kita sebut Allah Ta'ala itu bukan baharu, makna bukan hadis, bukan baharu. Allah Ta'ala itu qadim, sedia ada. Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sifat yang kedua. Kesimpulan daripada qidam, sifat salbiyah yang pertama, qidam dalil daripada Al-Quran, wa ma nahnu bimasbuqin. Okey, dalil daripada Quran. Kemudian dalil logik akal, iaitu kalau Allah Ta'ala ini benda yang baharu, pasti dia perlu kepada yang baharu. Macam kita perlukan kepada makan, kepada minum, perlukan kepada perkahwinan, perlukan kepada semua, kita perlu kenderaan, perlu rumah. Itu semua adalah benda-benda baharu. Jadi bila sebut tentang benda baharu, perlu kepada benda baharu, perlu kepada benda baharu sampai tidak ada penghujungnya, itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara yang ketiga, sifat 20, perkara yang ketiga, iaitu sifat yang ketiga daripada sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang 20, dan dia adalah sifat kedua daripada sifat salbiyah, iaitu al-baqa'. Baqa' maknanya adalah kekal. Maksud kekal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, apa maksud kekal? Iaitu tidak ada penghujungnya, tidak ada pengakhiran bagi Allah Ta'ala, tiada kesudahan kewujudan bagi Allah Ta'ala. Oleh yang demikian, makna al-baqi, Allah Ta'ala itu adalah al-baqi, iaitu yang tidak ada akhir bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil yang menunjukkan sifat Allah Ta'ala ini baqa', kekal, ada dua. Sama ada dalil sam'i ataupun aqli, dan juga aqli. Sam'i ini dalil daripada Quran ataupun hadis. Aqli dalil akal, logik akal. Dalil sam'i, Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu dalam Quran, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu sembah Tuhan lain bersama dengan Allah Ta'ala. Mana kamu syirikkan Allah dengan Tuhan yang lain. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Allah.
kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu akan binasa melainkan wajah Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Bagi Allah lah hukuman, menjatuhkan hukuman, dan juga kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Di akhir surah Qasas, akhir surah Al-Qasas juzuk ke-20. Satu lagi surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk yang ada di permukaan bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan kekallah wajah Allah Ta'ala, wajah Tuhan kamu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Semua benda akan binasa dunia melainkan Allah Ta'ala. Itu dalil Quran. Dua dalil Quran. Dalil akli, logik, kalaulah harus bagi Allah Ta'ala itu didahului oleh tiada, pasti mustahil kepada Allah Ta'ala bersifat qidam. Kalau sebelum Allah Ta'ala ada makhluk lain, mustahil Allah Ta'ala itu bersifat qidam. Kerana orang siapa yang harus, orang yang mana harus tiadanya, maka mustahillah qidamnya. Makna siapa yang dia harus tidak ada, dia ada sekarang ni, dia ada, dia harus tidak ada. Bila harus tidak ada, maknanya mustahil itu adalah qidam. Qidam sebelumnya tidak ada apa-apa. Siapa yang harus tidak ada, tidak ada maknanya bukan baqa', maknanya akan mati. Kita ada, selepas ni tidak ada, mati. Mati maksudnya dia bukanlah dia adalah perkara yang mustahil bagi Allah, dan dia tidak bersifat dengan qidam dan juga baqa'. Perkara yang keempat daripada sifat 20, dan sifat yang ketiga daripada sifat salbiyah dipanggil mukhalafatuhu lil hawadisi. Mukhalafatuhu lil hawadisi, iaitu Allah Ta'ala bertentangan dengan perkara yang baharu, berbeza dengan benda yang baharu, iaitu benda yang berbeza dengan makhluk. Maknanya tidak ada yang sama di dunia ni, sesuatu pun tak ada yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Falaisa mujassaman, Allah Ta'ala itu tidak berjisim. Wala murakkaban, Allah Ta'ala itu tidak ditarkibkan, disusunkan. Min aidin wa arjul, daripada tangan dan juga kaki. Kita ni ditarkib, susun. Mana telah disusun Allah Ta'ala, dipanggil murakkab. Kaki berada di bawah, tangan berada di tengah-tengah, kepala berada di atas. Itu dipanggil tarkib, Allah Ta'ala susun. Allah Ta'ala bukan tarkib, tidak ada susunan bagi Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga bukan mujassim, bukan benda yang berjisim. Wa a'yun wa damam wa lahmin, dan Allah Ta'ala juga tidak ditarkibkan dengan mata berada di atas. Allah Ta'ala tidak seperti itu. Darah, daging, kita ada darah, ada daging. Dalam kulit kita ada daging, ada darah. Semua manusia begitu. Tak ada manusia yang tak ada darah. Macam mana dia nak hidup? Allah Ta'ala tidak perlu kepada pergerakan, tidak perlu juga kepada tidak bergerak. Bergerak pun tak bergerak pun tak. Allah Ta'ala tidak perlu kepada tempat. Dan selain daripada itu, yang mana makhluk perlu kepada perkara tersebut, Allah Ta'ala tak perlu kepada itu. Kita perlu kepada masa, kita perlu kepada tempat, kita perlu pada makan, perlu pada minum, perlu pada perkahwinan, perlu semua benda kita perlu. Allah Ta'ala semua itu tak diperlukan. Kita perlu mata, perlu tangan, perlu kaki, Allah Ta'ala tak perlu. Apa yang datang yang boleh meragukan, maka tidak perlu ditakwilkan. Contohnya, li'annahu mukhalifun lil aqli, kerana apa perlu ditakwilkan? Kerana dia bercanggahan dengan akal. Seperti mana datang dalil aqli yang disokong dengan dalil naqli. Sebelum daripada dalil aqli disokong dengan dalil naqli. Dalil naqli, dalil Quran juga hadis. Kita ubah dia bukan dengan makna, kita letak dia bukan dengan makna yang zahir. Contohnya, yadullahi fawqa aydihim,
tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan mereka. Bila sebut tangan Allah Ta'ala di atas tangan mereka, kita akan tergambar tangan manusia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Tuhan kamu yang maha agung lagi maha mulia. Wa yabqa, kekal wajah Tuhan kamu. Kita akan faham wajah macam wajah kita. Sabdaan Nabi SAW, inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati-hati anak Adam ni, kulliha, hati-hati anak Adam semuanya, inna quluba bani Adam kullaha, hati anak Adam semuanya, kaqalbin wahid, seperti mana hati yang satu, baina isba'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari daripada jari-jari Allah. Jari, dua jari daripada jari-jari Allah. Apa yang kita faham jari-jari jemari, itu kita faham literal. Tangan Allah, muka Allah, jari Allah. Maka perkara-perkara seperti ini kita perlu takwilkan. Ini dipanggil dalil akli, dalil naqli, dalil Quran dan juga dalil hadis. Inna quluba bani Adam kullaha kaqalbin wahidin. Hati anak Adam semuanya seperti satu hati, seperti hati yang satu. Baina isba'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari daripada jari-jari Allah. Perkara-perkara ini kita nak bagi tahu perlu dialihkan kepada bukan dengan makna zahir, bukan dengan makna literal. Kalau kita letakkan dengan makna literal, jadi salah lah. Sebab Allah Ta'ala tak macam makhluk. Allah Ta'ala bukan makhluk. Bila kita sandarkan dengan makna literal, seolah-olah seperti makhluk. Kita perlu takwil. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah bermaksud kekuasaan. Al-wajhu bizat, akan kekallah wajah Allah, maksudnya zat Allah kekal, yang lain semua binasa. Wal asabi' bis sifat, iaitu hati anak Adam ni seperti hati yang satu di antara dua jari daripada jari-jari Allah, iaitu dipanggil jari Allah ni kita letakkan dengan makna sifat. Di antara sifat daripada sifat-sifat Ar-Rahman, sifat Allah. Wal asabi' dengan makna sifat-sifat Allah. Makna di antara dua jari, makna di antara dua sifat. Hati-hati anak Adam seperti hati yang satu di antara dua sifat daripada sifat-sifat Allah. Okey? Apa dua sifat tu? Dua sifat daripada sifat-sifat Allah. Dua sifat tersebut maksudnya al-qudrah dan iradah. Apa maksud qudrah dan juga iradah? Qudrah makna berkuasa, iradah makna berkehendak. Kita katakan sesungguhnya quluba bani Adam, hati-hati anak Adam kullaha, semuanya, kaqalbin wahidin, seperti hati yang satu, baina isba'aini, di antara dua sifat, iaitu sifat qudrat dan juga iradah. Qudrah dan iradah, di antara sifat berkehendak dan berkuasa, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian datang dalam hadis, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, yang wahai zat yang membolak-balikkan hati, thabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati aku di atas agama kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati hamba dia daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, mengikut kehendak yang Allah Taala kehendaki. Fa iza arada an yaqlab qulubahum, bila mana Allah Taala nak membolak-balikkan hati mereka ke jalan yang benar bersama orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang baik,
amilat al-qudratu fi dzalika, maka berkuasalah Allah Ta'ala melakukan perkara tersebut. Itu maknanya hati manusia ni di antara dua jari Allah, bermaksud dua sifat Allah, iaitu iradah dan juga qudrah. Allah Ta'ala berkehendak, hati dia, Allah Ta'ala berkehendak dia ini mengikut kesesatan, maka berkuasalah Allah Ta'ala meletakkan di dalam kesesatan. Kalau Allah Ta'ala berkehendak bolak-balikkan hati dia ke arah kebenaran, pergi ke arah kebenaran, maka Allah Ta'ala berkuasa meletakkan dia bersama dengan orang-orang yang benar. Apabila syaitan mencampakkan dalam pemikiran kamu, dalam minda kamu bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak berjirim, Allah Ta'ala itu tidak arad, tidak bersifat, macam arad ni makna lawan kepada jirim lah. Jirim ni zat, arad ni sifat, ialah sifat malas, sifat rajin. Jadi Allah Ta'ala ini tidak berjirim, tidak bersifat, wala kullan, tidak kul, wala juz'an, tidak berjuzuk, tidak sebahagian ataupun tidak semua. Maka apa hakikat dia? Kalau jirim pun tidak, arad pun tidak, kul pun tidak, juzuk pun tidak, maka apakah hakikat Allah? Maka katakan, dalam menyangkal godaan atau bisikan syaitan yang datang dalam lintasan pemikiran kamu, la ya'lamu zatullah illallah, tidak diketahui zat Allah, tidak diketahui zat Allah melainkan Allah. Dia berjirim, berarad, kul, juzuk, tak tahu. Dan semua itu adalah bukan sifat Allah. Jirim, arad, kul dan juga juzuk. Tidak diketahui zat Allah melainkan Allah Ta'ala saja. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Mata pandangan manusia tidak dapat untuk mendapatkan, melihat Allah, sedangkan Allah melihat pandangan-pandangan, melihat kamu. Kita tak dapat lihat Allah. Katakan juga kepada syaitan, katakan, lawan bisikan syaitan, at-tafakkur fi zatillah, berfikir pada zat Allah itu adalah isyrak, membawa kepada kesyirikan. Sebab kita samakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Wal ajzu an idraki zatihi idrak, dan tak mampu untuk mendapat, memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila datang dalam diri kamu bahawasanya Allah Ta'ala itu ada tangan, Allah Ta'ala itu ada kaki dan seumpamanya, sama seperti makhluk, maka lintaskan dalam hati kamu, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tiadalah sesuatu pun sama seperti Allah. Allah Ta'ala itu maha melihat, lagi maha mendengar, lagi maha melihat. Ini juga adalah dalil mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala berbeza, Allah Ta'ala berbeza dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, surah Asy-Syura juz 25. Tidak ada sesuatu seperti Allah. Allah Ta'ala itu adalah maha mendengar dan juga maha melihat. Ini dalil naqli, dalil Quran. Kemudian dalil daripada Quran lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada bagi Allah Ta'ala yang sekufu, yang sama. Tak ada satu pun yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila sebut lam tu tidak ada, makna nafi. Kemudian ada tanwin lagi, kufuwan, tidak ada tanwin lagi, di mana tanwin dia ahadun, maknanya tidak, penafian secara total. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah dari segi zat, sifat dan juga af'al, iaitu zat, sifat dan perbuatan-perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura juga, Fatirus samawati wal ard
zat yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja. Allah Ta'ala menjadikan kamu daripada diri kamu, iaitu Nabi Adam dan juga Hawa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kamu ni berpasangan. Wa minal an'ami azwaja, daripada binatang ternak juga ada pasangan. Yadra'ukum fih, maka membiaklah mereka, berkembang keturunan mereka. Makhluk akan berkembang dan banyak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun sama seperti Allah. Allah Ta'ala itu maha melihat lagi maha mendengar. Bila sebut tentang fatirus samawati wal ardh dalam surah Asy-Syura, fatir maknanya pencipta yang tidak didahului dengan sampel. Tidak ada sampel yang menjadikan seperti itu. Allah Ta'ala yang pertama. Dalil akli, akal logik, kita katakan kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak berbeza dengan benda-benda yang baharu, maknanya Allah Ta'ala sama dengan benda baharu. Kalau Allah Ta'ala sama dengan benda baharu, jadi Allah Ta'ala itu baharu. Bila Allah Ta'ala itu baharu, maka tidak, bila Allah Ta'ala baharu, dia berhajat kepada benda yang baharu. Bagaimana sabit qidam Allah kalau Allah Ta'ala itu baharu? Qidam yang kita bincang tadi adalah tidak ada mendahului Allah Ta'ala. Sifat yang kelima dipanggil, sifat yang kelima daripada sifat yang ke-20 sifat wajib bagi Allah, iaitu dipanggil sebagai qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Sifat ini sifat yang kelima bagi sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan sifat yang keempat daripada sifat salbiyah. Apa maksud Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri? Maksudnya Allah Ta'ala tidak perlu kepada tempat. Allah Ta'ala tidak perlu kepada tempat. Dia berdiri dengan sendiri. Ka qiyamis sifah bil mausuf wa ghairi muhtaj ila fa'il mukhassis. Ay man yukhassis wujuduhu ala adabihi fayu'assir fihi al-wujud fahuwa ghani an zalik. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada mukhassis, kepada orang yang mewujudkan, kepada orang yang melakukan. Allah Ta'ala tidak perlu semua tu. Allah Ta'ala maha kaya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Ta'ala itu kaya, kamu yang fakir. Dalil Allah Ta'ala tak perlu kepada tempat. Dalil dia, kalaulah Allah Ta'ala perlu kepada tempat, laka nasifah, pastilah ia itu adalah sifat. Allah Ta'ala perlu kepada tempat, makna dia adalah sifat. Kalau dia adalah sifat, lam yakun muttasifan bisifatil ma'ani, pastilah Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah yang kita akan bincang lepas ni. Kerana sifat ini tidak boleh berdiri dengan sifat, bahkan dia dengan zat. Sifat macam mana? Dia memang tak boleh berdiri dengan sifat. Kalau contoh kita kata rajin. Rajin tu kepada siapa? Kepada orang. Kita bagi tahu Zaid ni rajin, Muhammad ni rajin. Rajin tu sifat, malas tu sifat, pandai tu sifat, bodoh tu sifat. Kita nak nisbahkan kepada siapa, mesti kena ada orang ke, binatang ke. Tapi kalau dia rajin tapi tak ada siapa, tak ada zatnya, hanya dinisbahkan kepada sifat juga, jadi tidak akan jadi. Kalau Allah Ta'ala perlu kepada tempat, pasti Allah Ta'ala tu sifat. Jadi kalaulah sifat, dia bersifat, kalau Allah Ta'ala itu sifat, dia tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah yang kita akan bincang. Kerana sifat tidak boleh berdiri dengan sifat, dia mesti dengan zat. Wal fardu annahu muttasifun biha, iaitu Allah Ta'ala, wal fardu annahu muttasifun biha wa illa lama wajada al-alam fa batala kaunuhu sifah wa sabata kaunuhu zatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak
berhajat kepada sifat, tak perlu kepada sifat. Jadi dia berdiri dengan sendirinya. Dalil Allah Ta'ala itu tidak perlu kepada mukhassis, kepada benda yang nak dispesifikkan. Tempat dispesifikkan lah. Mukhassis tempat. Contoh kita kata saya berada di Seremban. Seremban tu mukhassis, tempat yang dispesifikkan. Kita panggil Seremban tu di mana? Seremban tu Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tu dalam Malaysia. Malaysia ni di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tempat yang dikhususkan. Allah Ta'ala tidak perlu kepada mukhassis. Kalau Allah Ta'ala perlu kepada mukhassis, kepada tempat, maka Allah Ta'ala itu baharu. Kalau Allah Ta'ala itu baharu, Allah Ta'ala perlu kepada yang adalah sifat yang esa bagi Allah Ta'ala. Itu wahdaniyah. Al-wahdaniyah, sifat esa. Wahia ahammus sifat. Ini sifat wahdaniyah adalah sifat yang terpenting. Sebab dinamakan ilmu tauhid dengan wahdaniyah. Ilmu tauhid dinamakan dengan wahdaniyah. Wali 'idhamil inayah bihadzal ilm, kerana besarnya menjaga dengan ilmu ini, wahdaniyah ini, maka banyaklah diberi tanbih, peringatan, wasana alaih, dan pujian ke atasnya, ke atas Allah Ta'ala dalam Quranul Karim. Contohnya Allah Ta'ala kata, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Bila sebut Tuhan kamu Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, tidak ada Tuhan melainkan Dia, iaitu Allah Ta'ala yang maha pemerah lagi maha mengasihani. Yang dimaksudkan dengan wahdaniyah adalah adamut ta'addud. Allah Ta'ala itu tidak berbilang-bilang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu esa pada zatnya. Sesungguhnya zat Allah tidak berbilang-bilang. Allah Ta'ala bukan dua, bukan tiga, wala murakkabah. Allah Ta'ala juga tidak ditarkibkan, tidak disusun tangan, kaki seperti ini. Wa wahid fi sifatihi, Allah Ta'ala itu esa pada sifatnya. Allah Ta'ala tiadalah bagi Allah Ta'ala dua sifat daripada jenis yang satu. Contohnya seperti mana kaqudratain, Allah Ta'ala mempunyai dua sifat kuasa. Satu kuasa air, satu kuasa angin. Itu macam cerita boy. Kalau tuan-tuan ada cucu tuan-tuan mesti ada cerita lah. Dalam boy ini dia ada kuasa angin, kuasa air, kuasa macam-macam kuasa dia ada. Jadi kalau Allah Ta'ala itu bersifat dengan Allah Ta'ala itu berkuasa, tapi dua kuasa Allah Ta'ala ada. Jadi Allah Ta'ala bersifat satu je. Kalau kuasa, satu kuasa, menyeluruh. Kalau berkehendak, maknanya satu sifat berkehendak aja, tak ada dua berkehendak, tak ada. Walaisa li ghairihi sifah tushabbihu sifatihi, dan tidak ada selain daripada Allah sifat yang menyerupai dengan sifat Allah. Allah Ta'ala sifat, bila Allah Ta'ala itu sifatnya melihat, tak ada siapa yang melihat seperti Allah. Allah Ta'ala itu maha mendengar, tak ada siapa yang mendengar seperti Allah. Okey? Itu makna Allah Ta'ala esa pada sifatnya. Allah Ta'ala juga esa pada perbuatannya. Maksudnya tiada selain daripada Allah yang memberi kesan pada perbuatan daripada perbuatan-perbuatan. Kerana tidak ada bagi hamba pada perbuatan-perbuatan ni melainkan hanya usaha dan juga pilihan yang zahir dan juga usaha. Wa hadzal wal haq, itu yang sebenarnya. Contoh seseorang membunuh, dia yang pilih untuk membunuh dan dia usaha untuk membunuh, maka jadilah perbuatan membunuh. Perbuatan membunuh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dia hanya pilih untuk membunuh dan juga usaha untuk bunuh. Dia yang apa lagi? Dia yang bergerak itu adalah pilihan dia. Dia yang pilih untuk bergerak, dia usaha untuk bergerak. Yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah ini
sesungguhnya telah tergelincirlah sebahagian di kalangan manusia dalam masalah ini, masalah perbuatan yang menyatakan tentang perbuatan Allah. Allah Ta'ala itu esa pada perbuatannya, maksudnya tidak ada siapa yang perbuatannya sama seperti perbuatan Allah. Itu secara umum. Tidak dapat tidak, mesti kita kena mengetahui mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah perbuatan Allah. Sebelum kita sebutkan bagi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sebut yang pertama sekali, masalah ini wahiyya ala syatrain. Dia ada dua bahagian, dua pembahagian. Wa kalam man zallat aqdamuhum fiha, dan juga perkataan yang ramai orang tergelincir dalam masalah ini. Bahagian yang pertama saya sebutkan di sini, iaitu perbuatan hamba. Perbuatan hamba dipanggil af'alul ibad, perbuatan hamba. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menyatakan sesungguhnya perbuatan hamba adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fiha, pada perbuatan tersebut, mujarradul kasbi wal ikhtiyari zahiri. Manusia ni, perbuatan hamba manusia ini semata-mata dia usaha dan juga dia pilih benda tu dari segi zahirnya. Wa ammal fi'li, perbuatan dia adalah makhluk yang diciptakan min qibalil haq, daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal abdu muhasab 'ala al-ikhtiyari al-muqarin li khalqillahi al-fi'li. Dan hamba manusia ini akan dihisab atas pilihan yang berserta dengan ciptaan Allah Ta'ala pada perbuatan tersebut. Ada macam pening sikit lah, iaitu kita kata sekali lagi, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, perbuatan hamba adalah milik Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala punya. Manusia ni hanya semata-mata al-kasab, usaha, dan juga al-ikhtiyar al-zahiri, iaitu pilihan yang zahir. Kita katakan perbuatan diciptakan daripada Allah Ta'ala, perbuatan membunuh, perbuatan bergerak, berjalan daripada Allah. Hamba akan dihisab, akan dihitung, akan ditanya oleh Allah mengenai dengan ikhtiar, pilihan dia yang berserta dengan ciptaan Allah pada perbuatan tersebut. Membunuh siapa yang bunuh? Allah Ta'ala yang dia membunuh orang. Membunuh tu adalah perbuatan tersebut daripada Allah. Cuma dia pilih untuk melakukan pembunuhan, dia yang usaha untuk membunuh. Perbuatan tersebut, perbuatan hamba tersebut ataupun pilihan hamba tersebut akan ditanya di hadapan Allah, walaupun hakikat perbuatan itu adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalil firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kamu, dan Allah Ta'ala menciptakan apa yang kamu buat. Perbuatan kamu Allah Ta'ala ciptakan. Ini bahagian pertama mengenai af'alul ibad dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah, ideologi Mu'tazilah, dia kata apa? Hamba ini yang menciptakan perbuatan dia sendiri, bukan Allah Ta'ala. Hamba yang mencipta perbuatan dia. Kita nak membunuh, maka perbuatan membunuh tu kita yang ciptakan, bukan Allah Ta'ala. Itu ideologi Mu'tazilah. Innal abda yakhluqu af'ala nafsih al-ikhtiyariyah biqudratin al-ikhtiyariyah, pilihan daripada hamba dengan kekuasaan yang Allah Ta'ala ciptakan kekuasaan tersebut pada hamba tersebut. Bahawa kalamun batil. Kita, ideologi Mu'tazilah, hamba yang menciptakan perbuatan dia. Perbuatan dia dengan pilihan dia, diri dia adalah dengan kekuasaan yang Allah Ta'ala ciptakan kekuasaan tersebut pada diri dia. Contohnya dia nak membunuh. Perbuatan membunuh, ideologi Mu'tazilah kata apa? Perbuatan membunuh
adalah daripada manusia, bukan daripada Allah. Kerana Allah Ta'ala telah berikan satu kekuasaan kepada orang tadi untuk membunuh. Contoh, kita minum hilang rasa dahaga. Allah Ta'ala telah, kita minum, maka Allah Ta'ala telah meletakkan kuasa di dalam perbuatan kita minum itu sehingga hilang rasa dahaga. Perbuatan makhluk, perbuatan manusia, Allah Ta'ala ciptakan pada perbuatan itu kekuasaan, ada kuasa. Ini perkataan yang batil, adalah melencong daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bahagian yang pertama lah. Bahagian yang kedua, itu mengenai dengan af'alul ibad. Af'alul ibad iaitu perbuatan hamba, perbuatan manusia. Ahlussunnah wal Jamaah, kesimpulan dia, Ahlussunnah wal Jamaah, dia mengatakan, Ahlussunnah wal Jamaah, dia mengatakan, contohnya seseorang yang mencuri itu daripada Allah Ta'ala. Pilihan usaha mencuri adalah daripada manusia tersebut. Jadi pilihan dan juga usaha untuk mencuri akan ditanya di hadapan Allah atas perbuatan dia, walaupun perbuatan tu hakikatnya Allah Ta'ala ciptakan. Perbuatan mencuri Allah Ta'ala ciptakan. Mu'tazilah dia kata lain. Dia kata manusia yang perbuatan mencuri, perbuatan tersebut atas kekuasaan yang ada pada diri manusia. Macam mana kuasa tu dapat? Kuasa untuk mencuri itu, perbuatan mencuri itu, Allah Ta'ala berikan kepada manusia itu, menciptakan satu kekuasaan dalam pilihan dia untuk dia bertindak mencuri. Itu ideologi Mu'tazilah. Kita tak berpegang untuk ahli sunnah. Kita kata perbuatan mencuri, berzina semua daripada Allah Ta'ala. Kita nak melangkah, kita nak angkat tangan nak bunuh orang pun, itu adalah daripada Allah Ta'ala. Perbuatan membunuh, mencuri semua daripada Allah Ta'ala. Bahagian yang kedua, masalah asbab dan juga taksir, memberi kesan pada sebab. Dalam masalah ini ada 3 mazhab. 3 mazhab. Lagi 5 minit 3 mazhab. Mazhab yang pertama, orang yang beriktikad sebab memberi kesan pada dirinya dan juga pada tabiat diri dia. Contohnya seperti mana seseorang berkata sesungguhnya makan dapat memberi kesan pada adanya kekenyangan. Bila mana dia makan, maka kenyang. Dan minuman itu memberi kesan untuk menghilangkan dahaga. Api memberi kesan untuk membakar. Ada api maka adalah kebakaran. Tak ada api tak adalah kebakaran. Pisau adalah untuk memotong, potong. Fahuwa kafir bihadhihi al-aqidah ijma'an. Maka siapa yang berakidah dengan akidah ini, ijma' di kalangan ulama adalah kafir. Kerana dia menjadikan perkara-perkara ni memberi kesan dengan diri dia sendiri. Ini adalah mazhab falasifah, mazhab ahli falsafah. Apa dia? Makan. Kita makan, makanan ni lah sebenarnya bagi kita kenyang. Kita minum, minuman inilah menghilangkan kita daripada rasa dahaga. Api, pada wujudnya kebakaran. Ada api, maka adanya kebakaran dengan diri dia sendiri, bukan dengan izin Allah Ta'ala. Pisau memberi kesan pada potong, sebab tajam pisau ni yang dapat memotong. Kita beriktikad bukanlah Allah Ta'ala, tapi perbuatan, sebab benda tu, makanan yang bagi kenyang, minuman yang menghilangkan dahaga, api yang membakar, pisau yang tajam tadi yang dapat memotong. Akidah seperti akidah ahli falsafah kafir. Yang kedua, siapa beriktikad makanan memberi kesan pada kekenyangan, dia menyebabkan kekenyangan. Api menyebabkan kebakaran, air menyebabkan hilangnya dahaga.
pisau iaitu dapat memotong. Ini semua berlaku dengan kekuatan yang Allah Ta'ala ciptakan pada benda tersebut, maka ini adalah fasik dan juga pelaku bid'ah. Wa fi qaulin akhar, satu pandangan lagi dia kata ini juga kafir. Pendapat yang kuat, tidak, mereka tak jatuh kafir. Tidak, mereka tidak jatuh kafir. Itu adalah mazhab Mu'tazilah. Sama seumpama mazhab ini, Mu'tazilah ini adalah mazhab al-mu'assir yang memberi kesan Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala menjadikan antara asbab-asbab juga musabbab talazum aqliyan, iaitu saling perlu memerlukan dari segi logik, iaitu tidak sah takhalluf, tidak sah dia berpisah. Sebab api mesti bakar tanpa api tak akan jadi. Pandangan yang kedua ni yang beriktikad, contohnya pisau, kita potong daging. Macam mana daging boleh terpotong? Allah Ta'ala telah menciptakan satu kekuatan yang ada pada pisau ni, menyebabkan pisau ni boleh memotong daging. I'tiqad seperti ini adalah fasik, dan juga dia adalah dipanggil mubtadi', pelaku bid'ah. Allah Ta'ala telah letakkan dalam air ini Allah Ta'ala letakkan satu kuasa ataupun satu kekuasaan, satu kekuatan dalam air yang dapat menghilangkan dahaga. Kita makan nasi, Allah Ta'ala letakkan dalam nasi tersebut kekuatan yang menyebabkan kita kenyang. Itu adalah fasik. Satu pandangan kata kafir. Sebab apa? Sebab api kadang-kadang tak membakar pun, seperti mana berlaku pada Nabi Ibrahim. Namruz campak dengan menggunakan lestik yang besar dipanggil manjaniq. Campak dia, Nabi Ibrahim jatuh dalam api, tapi satu bulu roma pun tak terbakar. Mana api walaupun sifatnya membakar, tapi bukanlah kita katakan Allah Ta'ala letakkan kekuatan dalam api sifat membakar, tidak. Pandangan yang ketiga yang terakhir pada malam ni, iaitu itulah mazhab yang benar. Pandangan yang ketiga dalam masalah ini itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu beriktikad, seseorang yang beriktikad al-mu'assir, yang memberi kesan adalah Allah Ta'ala. Wa anna bainal asbab wa musabbabatiha talazuman adiyan, dan asbab ataupun musabbab adalah talazum adi, iaitu saling perlu memerlukan secara adat, kebiasaan. Biasanya api ni membakar, selalunya pisau ni tajam, dia akan memotong, selalunya minum air akan dahaga akan hilang, makan selalunya akan kenyang. Tapi bukan makanan tu yang bagi kenyang, Allah Ta'ala yang bagi kenyang. Bihaisu yasihu takhalluf, dan sekira-kira boleh kalau bertentangan. Ada orang makan tak kenyang-kenyang, ada orang minum tak hilang-hilang dahaga dia, ada. Ada pisau yang tajam tapi tak boleh memotong, ada. Dari segi boleh berlaku, kita boleh dari segi adatnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kekenyangan ketika mana mendapat makanan. Allah Ta'ala menciptakan rasa puas, rasa hilang dahaga ketika mana minum air. Dan Allah Ta'ala menciptakan terpotongnya daging, sayur ketika mana dilalukan pisau. Allah Ta'ala menciptakan berlaku kebakaran ketika adanya api. Kadang-kadang Allah Ta'ala tidak menciptakan demikian. Inda mulabasati ma zukira kama huwa fil mu'jizat. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak menciptakan demikian. Maksudnya kebakaran ketika adanya api. Ada api tapi tak terbakar. Itu berlaku mukjizat Nabi Ibrahim AS. Kerana sesungguhnya asbab musabbab itu adalah makhlukah, adalah makhluk yang diciptakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Telah sempurna dalam sifat 7 sifat. Malam ni kita bincang sifat salbiyah, bermula daripada qidam sampailah al-wahdaniyah. InsyaAllah nanti kita akan sambung dalam sifat ma'ani. Ada apa-apa soalan?
Ya. Seseorang yang berkata, kalau aku diberhentikan kerja, matilah aku. Memang tidak ada duit lah aku untuk makan. Perkara tersebut kita tak kata dia syirik. Kita tak kata dia syirik. Selagi mana kita boleh meletakkan makna yang jatuh dia kafir, kita letakkan makna tu. Jadi dia bagi tahu, kalaulah aku diberhentikan kerja, mati aku, maksudnya dia akan berkuranganlah harta. Maksud mati tersebut adalah berkurangan harta, menjadi miskin dia. Tapi bukanlah hakikatnya Allah Ta'ala beri rezeki. Hakikatnya Allah Ta'ala beri rezeki. Cuma itu dipanggil sebagai majas lah. Dalam perkataan dia ada hakikat dan juga majas. Contohnya saya minum Milo. Minum Milo boleh menjadi kuat dan sihat. Dia bukan syirik. Kita tidak meletakkan makna tersebut makna hakikat, tapi kita letak makna-makna majas, makna nombor 2. Apa makna nombor 2? Maknanya di antara untuk sihat, pilihan untuk sihat dan kuat, salah satu kita minum Milo, contohlah. Contohnya. Bukan saya suruh minum Milo, kita kena boikot Milo. Tapi saya nak beritahu contoh. Begitulah juga kalau seseorang yang kata, kalau aku diberhentikan kerja, mati aku. Bukanlah dia bergantung 100% pada kerja. Dari segi, walaupun dari segi hakikat sebenarnya macam tu, tapi kita katakan perkataan dia tu bukanlah perkataan hakikat. Kalau hakikat dia akan jadi kafir, kafir. Kita katakan maksud dia akan bertambah susah. Mana sumber pendapatan, sumber kehidupan, pendapatan dia semakin berkurangan. Tapi dia usahalah untuk cari kerja. Cuma dia kata sumber utama dia sebab dia telah diberhentikan kerja, maka berkuranganlah sumber utama dia. Dia tidak jatuh syirik. Dia tak jatuh syirik. Sebab selagi mana kita boleh memahmulkan atau meletakkan dengan makna yang lain, kita letak makna tu. Kalau orang kata, aku takutlah, takut hantu, takut jin, syirik, kamu jadi kafir. Dia bukan kafir. Kita takut jin, takut hantu, dia bukan kafir. Memanglah kita takut. Ada sebab orang dia takut betul, nak pergi masuk toilet seorang pun takut, nak duduk dalam rumah seorang pun takut. Takut tu bukan syirik. Kita hanya takut kepada Allah Ta'ala aja, memanglah betul. Cuma takut kepada Allah kita dekatkan diri, takut pada makhluk kita jauhkan diri. Takut dengan harimau kita takut juga, tapi kita jauhkan diri. Mana takut tersebut tak sama dengan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Dia selagi mana kita boleh meletakkan makna yang lain, kita maksudkan makna yang lain. Jangan kita kata orang tu syirik. Tak. Orang tu kata, matilah aku diberhentikan kerja, kita tak kata dia syirik. Selagi mana kita boleh letakkan dengan makna yang lain, maknanya kuranglah pendapatan dia. Makna susahlah dia lepas ni untuk bagi anak, isteri nafkah, untuk makan, susah. Itu maksud dia. Walaupun hakikatnya rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maksud dari situ adalah maksud dari segi zahirnya lah. Hakikatnya rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya kira cukup sekadar itulah. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.